Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya, Emilia Kristina binti Azwan dan juga rakan sekumpulan saya, Nur Ain binti Mansur akan membentangkan artikel yang telah kami analisis. Tajuk artikel tersebut ialah gejala buli dalam kalangan pelajar. Kita bergerak kepada slide yang pertama, abstrak. Sesebuah artikel mesti mengandungi abstrak pada bahagian permulaannya. Jadi apa yang perlu ada dalam perenggan abstrak? Pertama, kita perlu ada permasalahan, dan yang kedua, kita perlu ada objektif. Yang ketiga, kita perlu ada metodologi, dan yang keempat, kita memerlukan hasil, dan yang kelima, kita memerlukan implikasi kajian. Bergerak kepada permasalahan, iaitu perkara pertama yang perlu ada dalam abstrak. Permasalahan ialah isu utama artikel tersebut. Baiklah, bagi artikel ini, permasalahannya ialah masalah disiplin dalam kalangan pelajar sering dikaitkan dengan aktiviti buli. Perbuatan buli ini boleh dikategorikan kepada dua, iaitu buli secara fizikal dan buli secara mental. Dan yang kedua, kita perlu ada objektif. Objektif ini ialah apakah tujuan kajian ini dijalankan. Objektif khusus kajian ini iaitu untuk mengenal pasti punca-punca pelajar melakukan aktiviti membuli, mengkaji peringkat umur pelajar yang lebih cenderung untuk membuli dan dibuli, dan mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah aktiviti buli dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, metodologi. Metodologi ini ialah penyataan kaedah kajian yang digunakan bagi menjalankan kajian ini. Dalam kajian ini terdapat dua metod yang digunakan, iaitu melibatkan metod kualitatif untuk mendapatkan data dan maklumat untuk dianalisis. Metod kualitatif dilaksanakan dengan kaedah temu bual semi struktur dan kaedah perpustakaan. Yang keempat, hasil. Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa terdapat banyak gejala buli dalam kalangan pelajar yang berkaitan dengan emosi dan fizikal. Pada bahagian hasil ni, penulis harus menyatakan apakah dapatan kajian yang ringkas yang didapati setelah melakukan kajian tersebut. Akhir sekali, kita mesti ada implikasi kajian. Setelah dapat hasil, jadi apakah yang kita perlu lakukan untuk kajian ini. Jadi untuk kajian ni, ibu bapa dan guru seharusnya memainkan peranan dalam menangani emosi mereka untuk mengurangkan serta menghapuskan budaya buli dalam kalangan pelajar, sama ada di sekolah harian ataupun asrama. Pada slide yang seterusnya, kita akan teruskan dengan keutuhan wacana yang telah kami analisis daripada artikel ini. Baiklah, yang pertama, keutuhan semantik. Keutuhan semantik terbahagi kepada dua. Pertama, keutuhan semantik umum dan yang kedua, keutuhan semantik interaktif. Baiklah, keutuhan semantik umum menunjukkan kaitan antara bahagian-bahagian wacana. Manakala keutuhan semantik interaktif pula bertujuan menimbulkan respon atau tindak balas daripada pendengar. Antara contoh bahagian keutuhan semantik umum ni ialah bahagian sebab dan akibat. Okey, jadi yang pertama, keutuhan semantik umum yang ini ialah keutuhan pada hubungan segi sebab dan akibat. Akhir-akhir ini, kejadian berkenaan buli menjadi semakin serius. Kejadian buli yang berlaku bukan setakat mencederakan mangsa, tetapi sehingga mengakibatkan kepada kematian pelajar. Baiklah, akhir-akhir ini kejadian berkenaan buli menjadi semakin serius adalah sebab dia. Jadi apa akibat dia? Akibat dia, kejadian buli yang berlaku bukan setakat mencederakan mangsa, tetapi sehingga mengakibatkan kepada kematian pelajar. Yang kedua contoh ialah keutuhan semantik interaktif bertujuan untuk menimbulkan respon atau tindak balas daripada pendengar. Keutuhan semantik interaktif ada tiga jenis. Antaranya ialah respon. Sementara itu, kes buli dalam kalangan pelajar sekolah di negara ini merupakan satu kejadian yang sering berlaku di sekolah. Akhir-akhir ini, kejadian berkenaan buli menjadi semakin serius. Kejadian buli yang berlaku bukan setakat mencederakan mangsa, tetapi sehingga mengakibatkan kepada kematian pelajar.
Baiklah, kita akan bergerak kepada keutuhan wacana yang kedua, iaitu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal wujud apabila terdapatnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Baiklah, antara jenis-jenis bahagian keutuhan leksikal ialah: pertama, mengulang kata yang sama. Yang kedua, menggunakan kolokasi. Dan yang ketiga, pembuka dan penutup wacana. Keempat, menggunakan antonim. Dan yang kelima, memanfaatkan unsur bersambut. Dan yang keenam, menggunakan hiponim. Dan yang ketujuh, menggunakan sinonim atau ekuivalensi leksikal. Baiklah, yang pertama, mengulang kata yang sama. Keutuhan leksikal bila kita nak cari dalam artikel, bagi bahagian pertama, mengulang kata yang sama. Kita boleh tengok dalam satu perenggan, apa perkataan yang sering diulang-ulang. Jadi mungkin kalau artikel tersebut, sebagai contoh artikel yang kami kaji ialah berkenaan buli. Perkataan yang diulang ialah buli. Buli ialah apa? Buli mengakibatkan apa? Jadi perkataan yang berulang ialah buli. Jadi itulah keutuhan leksikal bagi mengulang kata yang sama. Seterusnya, contoh yang kedua ialah menggunakan sinonim atau ekuivalensi leksikal. Baiklah, untuk menggunakan sinonim atau ekuivalensi leksikal ialah mungkin cara yang mudah untuk kita cari dalam sesuatu artikel ialah sinonim, perkataan yang sama maksud. Bagi artikel ini setelah kami analisis terdapat beberapa, tapi untuk contoh daripada luar artikel, contohnya ialah sindrom skim cepat kaya semakin menular dalam kalangan masyarakat kini. Gejala ini sungguh membimbangkan. Jadi perkataan sindrom dan juga gejala merupakan perkataan yang sama maksud, tetapi dipisahkan oleh dua ayat. Baiklah, contoh yang seterusnya ialah menggunakan antonim. Kalau sinonim ialah perkataan yang sama maksud, antonim pula ialah perkataan yang berlawanan maksud. Hidup, mati. Kaya, miskin. Bersih, kotor. Baik, jahat dan sebagainya. Jadi perkataan antonim ni kita boleh cari banyak dekat dalam setiap artikel. Pasti ada supaya penulis boleh melahirkan beberapa perkataan yang menarik untuk pembaca-baca. Jadi tak adalah bosan nak menggunakan antonim. Jadi seperti yang saya bagi contoh tadi, hidup dan mati. Jadi perkataan ayat contoh dia, hidup segan, mati tak mahu. Yang kedua ialah menggunakan hiponim. Hiponim ni menyatakan maksud ataupun menyatakan contoh, maafkan saya. Sebagai contoh, terdapat pelbagai jenis baju wanita di butik itu, antaranya baju kebaya, baju kurung, kebaya nyonya, sari, jubah dan ceongsam. Yang seterusnya, kita ada menggunakan kolokasi. Jadi kolokasi ni apa? Kolokasi ni ialah hubungan kedudukan. Hubungan kedudukan. Sebagai contoh, pencemaran sungai semakin berleluasa. Hal ini telah menyebabkan kehidupan akuatik semakin pupus dan hilang tempat tinggal. Jadi dia menyatakan tentang hubungan kedudukan. Jadi pencemaran sungai telah mengakibatkan kedudukan ikan, habitat ikan musnah, habitat hidupan akuatik. Maafkan saya. Baiklah, yang seterusnya kita akan ada pembuka dan juga penutup. Pembuka dan penutup ni saya rasa kita boleh tengok dekat kebanyakan artikel penggunaan pembuka dan juga penutup. Pembuka dan penutup ini kita dapat lihat ada perkataan-perkataan khas yang untuk menunjukkan ia pembuka. Sebagai contohnya pada suatu hari, tapi itu untuk buku cerita. Tetapi kalau dalam penulisan, kita mungkin boleh tengok Alkisah, sebermula, pertama sekali dan sebagainya. Jadi kalau penutup, kita biasa lihatlah kalau dekat dalam bahagian artikel macam ni, penutup dia adalah bahagian akhir sekali, iaitu kesimpulan, justru itu, konklusinya dan sebagainya. Jadi apa contoh yang kami dapat keutuhan leksikal
dalam artikel ini saya ada paparkan pada skrin, pada slide tersebut. Macam yang saya kata tadi, contoh keutuhan leksikal daripada segi cara mengulang kata yang sama. Mengulang kata yang sama ni kita dapat lihat apabila perkataan yang sama diulang-ulang pada sesuatu perenggan tu, tak satu perenggan pun dalam satu ayat tu beberapa banyak kali perkataan tersebut diulang-ulang. Contohnya, masalah disiplin dalam kalangan pelajar sering dikaitkan dengan aktiviti buli. Perbuatan buli ini boleh dikategorikan kepada dua, iaitu buli secara fizikal dan buli secara mental. Jumlah peningkatan kes buli dalam kalangan pelajar ini adalah disebabkan juga oleh faktor kefahaman dan pengetahuan guru dan pelajar yang salah mengenai tingkah laku. Jadi dekat dalam perenggan ni je pun kita dah dapat tengok beberapa perkataan buli diulang-ulang. Aktiviti buli, perbuatan buli, buli secara fizikal, buli secara mental, jumlah peningkatan kes buli dan sebagainya. Baiklah. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan pas kepada rakan sekumpulan saya Nur Ain untuk menerangkan lebih lanjut mengenai keutuhan fonologi, keutuhan gramatikal, sumber rujukan dan juga kejelasan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Emilia atas penerangan berkaitan keutuhan semantik dan keutuhan leksikal. Baik, saya akan meneruskan dengan keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dapat dilihat melalui hentian atau kesenyapan suara, intonasi dan nada suara, tinggi rendah, tekanan suara. Hentian suara, setiap kesenyapan atau hentian ayat membawa makna tersendiri. Hentian suara dapat diketahui melalui unsur linguistik, iaitu alat-alat yang digunakan untuk menerangkan persembahan wacana seperti tanda soal, tanda seru dan sebagainya. Intonasi dan nada suara, perbezaan intonasi suara penutur boleh memberikan maksud ayat yang berbeza. Selain itu, ia berperanan sebagai pembeza struktur ayat dan juga penanda sesuatu ayat. Seperti yang kita dapat lihat pada contoh ayat tersebut, penulis meletakkan tanda koma dan tanda soal di dalam petikan. Jadi, tanda tersebut menjadi penanda kepada penutur untuk membezakan maksud sesuatu ayat. Jadi, jika diletakkan tanda koma atau tanda soal tersebut di tempat yang lain, maka akan membawa perubahan kepada maksud ayat atau struktur ayat. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal atau tata bahasa penting bagi menjelaskan keutuhan wacana daripada segi binaan tata bahasanya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertautan tata bahasa. Yang pertama, kata rujukan. Yang kedua, kata peleburan dan penggantian. Dan yang ketiga, kata penghubung. Kata rujukan ialah penggunaan kata ganti nama iaitu saya, kamu, mereka dan sebagainya. Contoh ayat, pelajar yang membuli selalunya lebih berumur daripada pelajar yang dibuli. Untuk faktor umur, mereka lebih selesa melakukan buli dengan orang yang lebih muda daripada mereka. Jadi kita dapat lihat penggunaan kata ganti nama ialah mereka di dalam ayat ini. Seterusnya, kata peleburan dan penggantian yang lebih dikenali sebagai elipsis. Elipsis bermaksud unsur, elipsis bermaksud proses penggantian sesuatu unsur dengan unsur yang lain. Selain itu, elipsis juga bertujuan untuk bertujuan sebagai unsur pelenyapan untuk mengelakkan berlakunya
pengulangan maklumat atau perkataan. Sebagai contoh, buli dimaksudkan sebagai tingkah laku agresif di mana seorang pelajar atau satu kumpulan pelajar mengganggu seorang mangsa secara fizikal atau psikologi bagi satu jangka masa yang tertentu. Tingkah laku ini dilakukan berkali-kali. Jadi kita dapat lihat tingkah laku ini merujuk kepada buli. Tetapi tiada sebarang pengulangan kata iaitu buli di dalam petikan. Seterusnya, kata penghubung. Kata penghubung ialah menghubungkan perkataan dengan perkataan lain, iaitu frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ayat dengan ayat. Sebagai contoh, pantauan daripada ibu bapa serta penjaga amatlah perlu kerana mereka lebih rapat dan memahami kehendak dan tingkah laku anak-anak mereka. Kita dapat lihat kerana merupakan kata penghubung yang digunakan. Seterusnya, kita bergerak pula kepada kejelasan. Kejelasan terbahagi kepada dua aspek iaitu koheren dan kohesi. Koheren bermaksud perkaitan bahagian antara satu sama lain sehingga menghasilkan ayat yang memiliki kesatuan makna yang utuh. Untuk mudah difahami, koheren bermaksud kesinambungan idea. Contohnya, masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar ini mampu mendatangkan kebincangan terhadap perkembangan masyarakat dalam konteks ekonomi, politik dan sosial di Malaysia. Hal ini terjadi demikian kerana pelajar merupakan harapan untuk memajukan negara pada masa hadapan. Masalah disiplin dalam kalangan pelajar sering dikaitkan dengan aktiviti buli. Perbuatan buli ini boleh dikategorikan kepada dua iaitu buli secara fizikal dan buli secara mental. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat lihat terdapatnya kesinambungan idea iaitu daripada masalah disiplin berlakunya kebincangan terhadap terhadap perkembangan masyarakat dalam konteks ekonomi, politik dan sosial di Malaysia. Sebab kebincangan tersebut dengan adanya pembulian. Buli pula terbahagi kepada dua iaitu buli secara fizikal dan buli secara mental. Seterusnya, kohesi. Kohesi ialah ciri-ciri linguistik yang membantu dalam menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan suatu teks yang padu dan memperlihatkan pertautan antara ayatnya. Kohesi juga dapat dilihat apabila wujudnya penanda wacana dan kata penghubung. Contohnya, selain itu, pihak disiplin juga akan menghantar si pembuli kepada unit kaunseling untuk diberikan sesi kaunseling untuk menyedarkan si pembuli tentang kesalahan dan kesan perbuatan mereka terhadap diri sendiri dan orang sekeliling. Berdasarkan contoh tersebut, terdapatnya penanda wacana dan kata penghubung yang dapat melahirkan teks yang padu dan dapat melihatkan pertautan antara ayatnya. Seterusnya, rujukan. Senarai maklumat rujukan yang mengandungi nama-nama penulis dinyatakan pada bahagian akhir penulisan. Kita dapat lihat banyak artikel dan jurnal digunakan dan dianalisis oleh penulis untuk menghasilkan artikel berkaitan gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah. Selain itu, kita juga dapat lihat penulis menggunakan format APA 7 dalam rujukannya. Baiklah, dengan berakhirnya slide rujukan sebentar tadi, maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penyelaras dan pensyarah-pensyarah atas kerjasama dan tunjuk ajar yang diberikan dalam menghasilkan tugasan ini.